Baik, untuk waktu ini kita akan bersama lagi seorang calon yang bakal bertanding pada PRN Johor pada 12 Mac ini yang merupakan penyandang kerusi Dun Bukit Pasir YB Kapten Bersara Najib Lep, yang mana YB Najib Lep merupakan satu-satunya calon PAS yang memenangi kerusi Dun Bukit Pasir pada PRU 14. Namun untuk PRN Johor kali ini bila bertanding atas tiket bebas dengan logo PEN, di mana kita akan bincangkan aspirasi dan apa yang akan dibawa oleh YB Kapten Najib Lep khususnya untuk melihat kepada kemajuan dan pembangunan di Dun Bukit Pasir ini. Terus saja bersama dengan Astro Awani. Terima kasih YB Kapten kerana bersama dengan Astro Awani. Ya, sama. Sihat ya YB? Alhamdulillah sihat. Semangat ni, semangat. YB, kita faham YB berkata sebelum kita bersiaran atau rakaman ini dimulakan, laris ramai yang mencari YB Kapten ya. Tapi untuk pertama ini kita mahu memahami YB Kapten, kenapa masih lagi meneruskan perjuangan walaupun atas tiket bebas YB Kapten? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalan yang dikemukakan tadi, mengapa saya meneruskan untuk tanding dalam tiket bebas. Saya sebelum-sebelum ni pun ada jelaskanlah dalam temu bual yang dilakukan sebelum ni, semalam pun berlaku juga. Jadi saya ingin menyatakan sekali lagi bahawa saya bertanding di tiket bebas atas kehendak dan daripada rakyat Dun Bukit Pasir sendiri. Sebabnya antara yang saya lihat, saya memang tidak dicalonkan di Dun Bukit Pasir oleh parti yang saya bersama dulu, iaitu Parti PAS. Dan pada kali ini saya bertanding di atas tiket bebas. Saya ingin menyatakan bahawa sebelum saya membuat keputusan untuk bertanding di tiket bebas ini, faktor yang memberikan kesungguhan ataupun saya untuk kekal bertanding ialah keperluan yang dilihat begitu tinggi untuk masyarakat Dun Bukit Pasir ini, untuk dari segi pembangunannya lah, pembangunan dari sudut beberapa perkara daripada ekonomi desa dan sebagainya. Dan saya sebelum tu saya membuat kajian kajian KPI saya, yang mana peratus sehingga 80.9% kajian saya buat daripada rakyat sendiri menghendaki saya supaya kekal di Dun Bukit Pasir. Jadi mungkin ada yang berkatalah pada saya dan juga pegawai khas saya dan sebagainya, dia mengatakan dia tak pernah nampak cara kerja seorang adun yang sebelum ini, dan sekarang saya membawa suatu metod ataupun gerak kerja yang saya pun tak tahu kenapa dia orang mengulas begitu, tetapi gerak kerja yang berlainan. Dan rata-rata masyarakat mengatakan mereka selesa dengan kaedah yang dibawa untuk mensasarkan apa yang dikehendakilah. Jadi saya berpegang pada kehendak rakyat yang supaya saya bertanding dalam bebas. Jadi parti memang nak menolak saya atas sebab-sebab yang dah saya nyatakan sebelum-sebelum ini. Dan jadi itu antara poin yang saya fikir perlulah untuk dibawa, dan saya memegang apa ni orang kata, permintaan yang begitu tinggi daripada rakyat Dun Bukit Pasir supaya saya kekal bertanding di Dun Bukit Pasir. Apa lagi yang mungkin belum dapat direalisasikan sepanjang 4 tahun berkhidmat di Dun Bukit Pasir ini, maka YB Kapten mahu merealisasinya pada PRN kali ini sekiranya ia diberikan mandat. Apa bentuk-bentuk pembangunan ataupun matlamat yang disasarkan oleh YB Kapten sendiri di kawasan ini? Okey, saya ni sebenarnya walaupun dalam 4 tahun dalam 4 tahun sebagai ahli undangan negeri di negeri Johor ini, saya mengalami dalam 2 fasa sebagai ahli undangan negeri, ahli Dewan Negeri, sebagai pembangkang. Dan sekarang dalam masa 2 tahun tu juga, dalam setahun lebih, saya merupakan adun kerajaan. So kat situ ada perbezaannya lah. Rupa-rupanya kaedahnya macam ni bila yang kerajaan
ada peruntukan dan yang pembangkang tidak ada peruntukan. Tapi saya lihat dalam sebagai wakil rakyat kepada rakyat yang memilih kita, kita tidak boleh meletakkan itu sebagai batasan untuk kita terus berkhidmat pada masyarakat. Bagaimanakah kaedah kita untuk menjadikan keperluan rakyat itu dapat dilaksanakan. Kalau kita lihat dalam struktur kerajaan yang dibentuk, berlaku tak berapa ketika dulu adalah bila darurat dan kerajaan tak ada, wakil rakyat tak ada. Ya, dia hanya ada caretaker saja. Jadi siapakah yang menjalankan peranan sebagai kerajaan tersebut? Mereka adalah dapatannya daripada agensi-agensi kerajaan yang ada kan. Dan NGO yang ada juga memainkan peranan masing-masing. Ketua-ketua masyarakat yang ada pun memainkan peranan masing-masing. Jadi sebagai wakil rakyat, kita mengambil poin tersebut untuk melaksanakan kerja kita dalam pembangunan untuk DUN yang kita jagalah. Saya melihat sini tadi soalan tadi mengenai apa yang perlu nak pembangunan fokus kita kan. Jadi saya melihat kat sini sebab saya bebas lah, parti bebas. Memang tak pernah orang kata dalam persoalan yang akan timbul daripada masyarakat, parti bebas boleh ke buat. Dia tidak ada rumah. Rumah dia tak ada. Macam mana dia nak mengurus tadbirkan daerah tersebut? Saya mengambil poin ni satu cabaran yang saya perlu jelaskan pada masyarakat bahawa parti bebas itu merupakan suatu yang boleh membawa kepada kepentingan masyarakat itu terjaga dan dapat direalisasikan, menjadikan satu perkara yang menjadi kepentingan rakyat itu terbela dan dibawa kepada pihak kerajaan. Saya lihat di situ. Jadi dalam perkara ini saya melihat pembangunan yang perlu dibawa, terutama DUN Bukit Pasir ini ialah sini terletaknya Bandar Universiti Paguh. Ya. Kalau saya lihat telah terbina di sini, perancangannya sudah lama dah. Tapi nama bandar, tapi kat sini suram. Jadi cita-cita dan itizam saya supaya di Bandar Universiti Paguh ni perlunya ada inisiatif untuk membangunkan lagi pembangunan di sini supaya sejajar dengan matlamat yang dikendaki sebelum tu. Saya sebenarnya telah mengusulkan supaya di sini dibina satu tempat riadah, iaitu saya panggil Paguh River Walk lah. Dan kertas kerja yang saya buat telah mendapat sokongan daripada menteri juga. Jadi sekarang ni dalam proses orang kata kajian dan sebagainya. Cuma bila dah bubar tu dah jadi kelang kabut lah orang kata kan. Bagi YB Captain sendiri, ketika ini kita ada pengundi muda berusia 18 hingga 20 tahun. Bagaimana strategi YB Captain khususnya untuk menarik golongan-golongan ini untuk turut serta pada PRN kali ini, khususnya memberikan mandat kepada YB Captain pada 12 Mac ini? Pada saya golongan muda ni dia memang peranan dia penting dalam mengundi ni. Kerana anak muda ni, dia sebenarnya ada keluarga dia sendiri, ibu dan ayah dia. Jadi pendidikan bermula daripada keluarga dia lah. Dan bila menyebutkan anak muda ni, dia boleh mengundi dan dia pun boleh jadi calon kan. Jadi pemikiran anak muda yang ada perlu matang dan perlunya ibu bapa memberikan suatu pendidikan atau pencerahan kepada anak-anak muda supaya memilih calon yang boleh membawa pembangunan kepada tempat yang dipertandingkan. Jadi kalau anak muda bersifat apa orang kata dengan dikata okey undi kita boleh dapat begini, tetapi takut benda tu dongengan, tidak dapat dilaksanakan. Saya lebih suka pada anak muda kita terangkan kepada mak bapak dia cerita yang apa perlu untuk anak muda. Dan tentunya lah anak muda ni dia punya keseronokan apa, pelajaran dia kan, pendidikan dia, masa depan dia, pekerjaan yang akan dia ada yang suka belajar
dalam sudut technical saja, yang ada yang suka belajar dan sudut yang lain. Jadi semua tu kena seimbang. Jadi anak muda kena bersama-sama dengan orang yang ada ilmunya, orang yang berpengalaman dalam kehidupan. Dan saya tak mustahillah, saya telah melalui 4 fasa tadi, dan saya boleh menerangkan pada anak muda supaya anak muda mendapat manfaat daripada pengalaman dan ilmu yang saya ada, untuk anak muda lebih positif dan berdaya maju, insya-Allah. Kelebihan yang dimiliki oleh YB Captain juga mampu mempengaruhi ataupun menarik sokongan pengundi muda untuk turun pada kali ini. Namun kita melihat juga di mana pada awal tadi kita tahu ramai yang mengejar-ngejar YB Captain, wartawannya cari, medianya cari. Tapi sekiranya diberikan mandat lagi sekali pada PRN Johor ini, YB Captain, saya percaya ramai juga yang akan merisik YB Captain untuk masuklah belah kami. Bagaimana itu YB Captain, akan dipertimbangkan ataupun sudah ada yang mula-mula merisik YB Captain? Oh, okey. Ini soalan cepu mas sebenarnya. Orang kata bila berada di sesuatu wadah perjuangan ataupun kita nak menuju sesuatu tempat tu, kita mesti mempunyai kenderaan kita, kan. Kita mesti mempunyai rumah lah. Tapi untuk peringkat awal ni saya tidak memikirkan benda tu tersebut. Jadi kenderaan yang saya ada ni dengan keluarga yang saya ada di Bukit Pasir ni, saya begitu yakinlah dengan bebas, dan saya akan boleh berdaya maju dan untuk membantu masyarakat di sini. Untuk masuk ke parti lain tu saya tidak boleh nak komen lagi lah. Tapi kalau ditakdirkan lepas beberapa faktor yang menyebabkan saya perlunya ada kenderaan yang kukuh untuk pergi jauh lagi, dan why not, kalau di segi sudut untuk kebaikan masyarakat tersebut. Saya bukan ambil kategori orang kata melompat. Saya ambil kepentingan rakyat tu perlu dia ambil perhatian yang utama. Dan lepas tu barulah kita tengok macam mana untuk lebih maju lah. Itu yang sebut saya kerana kenderaan rumah yang untuk pembangunan keluarga di sinilah. Itu dia dua calon yang saya temu buat, satu di bawah DUN Bukit Kepong dan satu di bawah DUN Bukit Pasir, yang mana kedua-duanya berada di bawah Parlimen Paguh. Kedua-duanya juga telah pun memberikan tawaran dan aspirasi masing-masing untuk dipertimbangkan oleh pengundi pada 12 Mac ini. Jadi sekian sahaja Johor Memilih. Hasimi Muhammad, salam hormat.